Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Kirani. Hari ini kami akan membentangkan tentang nyatakan definisi komitmen kesatuan sekerja di Malaysia. Untuk pengenalan, komitmen kesatuan sekerja di Malaysia menggunakan 4 dimensi daripada Gordon, Philpott, Burt, Thompson dan Scheller 1980, iaitu yang pertama kesetiaan terhadap kesatuan, yang kedua tanggungjawab terhadap kesatuan dan kepercayaan sekerja. Para sarjana mempertikaikan pandangan Gordon. Mereka berpandangan kepercayaan terhadap kesatuan sekerja tidak sesuai digunakan untuk komitmen kerja. Analisis pengesahan faktor yang dilakukan terhadap 4 dimensi komitmen dimensi tersebut menunjukkan bahawa korelasi antara subkonstruk adalah tinggi. Dan di sini terdapat beberapa lagi teori ataupun pendapat yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Sekian, terima kasih. Seterusnya, menurut Gordon dan 4 rakannya, kebanyakannya kajian komitmen kesatuan sekerja menggunakan 4 dimensi daripada Gordon, Philpott, Burt, Thompson dan Scheller 1980, iaitu kesatuan terhadap kesatuan, kerelaan bekerja untuk kesatuan, tanggungjawab terhadap kesatuan, dan kepercayaan terhadap kesatuan sekerja. Analisis pengesahan faktor yang telah dilakukan terhadap keempat-empat dimensi komitmen kesatuan daripada Gordon 1980 juga menunjukkan bahawa kontensi di antara subkontrak ialah sangat tinggi. Menurut pandangan Gordon, Philpott, Burt, Thompson dan Scheller 1980 yang mendefinisikan individu mempunyai keinginan untuk kekal sebagai ahli kesatuan sekerja dan berusaha untuk mengenal pasti objektif kesatuan. Gordon dan rakan-rakan telah mereka bentuk skala komitmen kesatuan yang mengandungi 4 dimensi, iaitu kesetiaan terhadap kesatuan, kepercayaan terhadap kesatuan, bersedia berkhidmat untuk kesatuan, dan tanggungjawab terhadap kesatuan. Mengikut Gordon, komitmen kesatuan merupakan konstruk multidimensi yang merangkumi 4 dimensi. Keempat-empat dimensi ialah seperti yang berikut. Yang pertama, kesetiaan terhadap kesatuan. Ini merujuk kepada rasa bangga dalam pergaulan dengan kesatuan dan ahli-ahli serta persepsi alat bantuan yang memenuhi keperluan ahli. Yang kedua, tanggungjawab terhadap kesatuan merujuk kepada tahap tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban harian serta tugas ahli supaya dapat melindungi kepentingan kesatuan. Yang ketiga, kerelaan bekerja untuk kesatuan. Ini merujuk kepada kesediaan ahli-ahli kesatuan sekerja lebih untuk kesatuan. Yang akhir sekali, kepercayaan terhadap kesatuan merujuk kepada kepercayaan umum terhadap konsep kesatuan. Seterusnya, menurut pandangan Harvey Friedman, istilah komitmen sekerja ini mempunyai banyak dimensi yang selalu dibezakan dengan jelas. Menurut beliau, yang merupakan seorang ahli logik matematik terhebat di Amerika, menurut beliau, komitmen sekerja ini adalah komitmen kesatuan yang boleh diwakili oleh 20 item sahaja, dengan 2 faktor, yaitu sikap kesatuan serta pendapat dan niat tingkah laku pro kesatuan. Menurut Harvey Friedman juga, terdapat 2 faktor komitmen kesatuan sekerja adalah lebih sesuai untuk mentafsirkan model untuk sikap dan tingkah laku. Tambahan lagi, sikap kesatuan dan pendapat merujuk kepada pendapat, kesan dan sikap yang dipegang oleh ahli kesatuan terhadap kesatuan. Niat tingkah laku kesatuan ialah melaksanakan tindakan pro kesatuan. Melalui kajian yang telah dilakukan oleh Harvey Friedman, beliau mendapati bahawa kedua-dua faktor ini adalah baik. Justru itu, ini akan menunjukkan bahawa ahli-ahli yang mempunyai pendapat dan perasaan positif terhadap kesatuan akan melaksanakan tingkah laku pro kesatuan atau sebaliknya dengan rela hati. Sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahril Azizi bin Burhan, Normetrik BA 2016-0954.
Seterusnya adalah definisi komitmen kesatuan sekerja menurut Sverike dan Kuruvilla. Banyak tokoh yang mendefinisikan komitmen kesatuan sekerja, antaranya Gordon, Friedman, dan banyak lagi tokoh. Sverike dan Kuruvilla 1995 mencadangkan dua dimensi komitmen kesatuan, iaitu nilai, ideologi, dan alat bantuan. Menurut mereka, kedua-dua dimensi ini mempunyai perhubungan dengan niat tingkah laku kesatuan dan seterusnya kepada penyertaan kesatuan. Antara kedua-dua dimensi adalah seperti komitmen kesatuan berasaskan nilai, ideologi, merujuk kepada sokongan ahli-ahli terhadap kesatuan yang lahir daripada pengenalan individu terhadap ideologi dan nilai kesatuan. Selain itu, komitmen kesatuan berasaskan alat bantuan merujuk kepada penyertaan ahli-ahli kesatuan berdasarkan ganjaran faedah yang disediakan oleh kesatuan kepada ahli-ahlinya. Okey, akhir sekali adalah kesimpulan. Secara kesimpulannya, berdasarkan kajian-kajian lepas ini, definisi komitmen kesatuan adalah lebih dirujuk kepada 3 dimensi yang dicadangkan oleh Calloway 1992 dan Bayazid 2004. Dimensi-dimensi yang dicadangkan ialah kesetiaan terhadap kesatuan, tanggungjawab terhadap kesatuan, dan kerelaan terhadap kesatuan. Kedua-dua konsep yang telah dicadangkan oleh kedua tokoh tersebut lebih mudah untuk difahami dan diterapkan di dalam sesebuah organisasi kesatuan. Akhirnya, melalui dimensi-dimensi tersebut, ianya sendiri akan mengubah landscape dalam kesatuan tersebut ke arah yang lebih baik. Sekian, terima kasih.